banyak pengalaman manis saya dengan pramugari. Ingat tak kisah saya jumpa seorang pramugari Muslim yang mana setiap kali saya nak pergi tandas, saya tengok dia pegang Al-Quran. Setiap kali saya nak pergi tandas, saya tengok dia dengan Al-Quran kecilnya. Bukan maksudnya kebetulan waktu tu pramugari dah settle kerja lah. Dah selesai bak makan apa semua, dah selesai kemas-kemas. Bila dah tenang, bila orang dah angkat makanan kan, kita pun nak pergi tandas kan. 2-3 kali saya nak pergi wudu, saya nak pergi tandas, saya akan tengok dia dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Masya Allah. Walaupun tutup auratnya tak sempurna, dia sentiasa dengan Al-Quran. Al-Quran kecil, dia baca-baca. Lepas tu saya pun tanya, sorry Miss, saya nak tanya, Miss baca apa? Kan? Dia kata, saya baca surah Al-Baqarah. Saya pun tanya, baca Al-Baqarah? Yes, every day I recite Al-Baqarah. Dia kata setiap hari dia akan habiskan surah Al-Baqarah. Tuan-puan sekalian, surah Al-Baqarah dalam 3 juzuk. 3 juzuk tuan-puan sekalian dalam 30 muka surat. 30 helai dan 30 helai 60 muka surat. Tuan-puan sekalian, saya tanya ulang kali. Every day. Yes, ma'am. Every day. Every day, Alhamdulillah, I will recite Al-Baqarah fully. Saya akan baca sempurna. Hoi, akhirnya saya pun duduk dekat dengan dia, saya tanya. Masya Allah. Saya pun pujilah dia. Saya kata amazing, hebat. Every day recite Al-Baqarah fully. Saya kata, ya Allah, luar biasa. Tahu tak dia balas apa pada saya? Dia kata, dia jawab, biasa saja. Not amazing. Itu adalah tanggungjawab kita. Al-Quran adalah untuk kita. Lepas tu, dia cakap macam ni. Tapi, saya rasa awak lebih baik daripada saya. Dia cakap kat saya, awak tentu baca Al-Quran lebih banyak daripada saya. No, saya kata no. Why? Dia pun cakap pakaian awak jauh lebih baik pada saya. Dia kata saya tahu awak somebody. Dari segi awak bercakap, dari segi awak ni, mesti awak somebody. Saya kata tak, saya orang biasa je. Tapi sekarang saya rasa malu. Saya cakap saya rasa malu dengan kamu. Dia kata, kenapa awak nak malu dengan saya? Saya malu dengan awak. Dia cakap pada saya, pakaian awak sempurna menutup aurat. Awak tengok dulu at me, saya tutup aurat pun tak sempurna kerana pekerjaan. Saya anak tunggal, tak silap anak tunggal. Saya jaga mak ayah, pekerjaan ini saya perlukan sangat. Tapi bila keluar je daripada kerja, saya akan tutup aurat dengan sempurna. Dan aku adalah kekuatan saya. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Saya ambil gambar dengan dia dan saya buat rakaman apa yang dicakap tentang surah Al-Baqarah. Saya kata, kenapa surah Al-Baqarah? Dia kata surah Al-Baqarah mengandungi kisah-kisah Nabi. Hampir semua kisah Nabi ada di dalamnya. Dan semua kisah itu memberikan kekuatan kepada saya. Dia kata sejak ayah saya meninggal dunia, sebab dia belum kahwin, saya sangat rapat dengan ayah. Sejak itulah saya mula istiqamah dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah menjadi penawar hati saya. Alhamdulillah, saya jadi kuat, saya jadi tenang. Dia kata sejak saya istiqamah dengan surah Al-Baqarah setiap hari. Tuan sekalian, memang ada tuntutan. Nabi SAW mewasiatkan, Nabi ada hadis Nabi tentang supaya membaca surah Al-Baqarah setiap hari. Dan rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh jin dan syaitan. Tidak akan dimasuki. Itulah pagar rumah. Bahkan daripada perkara-perkara yang buruk, musuh-musuh, perbuatan-perbuatan jahat manusia dan sebagainya. Kemudian dia kata, Alhamdulillah, semenjak saya beramal dengan surah Al-Baqarah, segala urusan saya dipermudahkan Allah. Dan kesedihan kalau ada sekejap saja, saya jadi orang lebih tenang dan saya jadi lebih kuat. Dia cakap tu kan dengan yakin, dengan wajah, dengan suara. Saya rasa sangat cemburu. Lepas tu saya pun kata, boleh saya nak pinjam Al-Quran kamu? Yes, of course. Lepas tu saya kata, awak dah selesai. Dia kata, boleh tak bagi saya sikit lagi masa, saya nak habiskan surah Al-Baqarah? Boleh, lepas awak dah selesai, saya nak pinjam Al-Quran kamu. Lepas tu saya cubalah baca surah Al-Baqarah tanpa henti untuk habiskan surah Al-Baqarah hampir 3 juzuk tu. Alhamdulillah, dia cakap macam ni pada saya, sekiranya hati awak benar-benar berkehendak untuk membaca surah Al-Baqarah fully, Allah akan permudahkan. Saya pun cakap, kadang saya baca beberapa muka surat, saya dah ngantuk. Saya kata, dah ngantuk. No, mula-mula ya, dia kata, tetapi hati kamu kena kuat, kena ikhlas, kena betul-betul fokus. Allah akan permudahkan. Suara awak pun takkan serak, mata awak pun tak mengantuk. Tetapi awak kena nekat dalam hati, awak nak baca surah Al-Baqarah fully. Saya kata, baik, saya cuba. Lepas tu dia bagi saya Al-Quran dia. Lepas tu saya dah baca, saya pun cuba baca. Saya baca sampai habis. Lepas tu dah habis tu, lamalah makan masa. Lebih kurang dalam 2 jam baru habis, 2 jam. Dan memang benar, walaupun
flight tu dah tutup dah lampu, cuma kita tinggal lampu direct kita saja. Jadi memang masih sama-sama boleh baca sampai habis. Lepas dah selesai, saya pun dia ada lalu, saya kata alhamdulillah. Dia kata kamu dah habis baca? Saya kata alhamdulillah dah habis baca. Dia kata apa yang saya cakap kamu boleh sebenarnya, masya-Allah. Saya kata saya nak barakah Al-Quran kamu ni. Sebab tu saya pinjam tadi, tapi saya tahu ini Al-Quran yang special bagi kamu. Yes, Al-Quran itu daripada ayah dia. Dia kata saya takkan bagi pada siapa-siapa. Saya kata alhamdulillah, mudah-mudahan saya baca Al-Quran surah Baqarah melalui Al-Quran puan ni, cik ni, maka saya menjadi istiqamah dengan membaca surah Baqarah setiap hari. Saya sebenarnya pernah dah dipesan oleh seorang alim ahli Al-Quran. Kalau saya sebut nama, ramai yang kenal beliau ahli Al-Quran. Pernah jumpa di tengah jalan, dia pesan ustazah buat kerja dakwah, banyak musuh ustazah, banyak orang tak senang daripada pelbagai bentuk, pelbagai kumpulan yang akan cuba untuk menjatuhkan ustazah, merosakkan dan menyakiti ustazah. Saya sarankan ustazah beramal dengan suratul Baqarah setiap hari. Masa tu dalam hujan, bertembung masa tu kat RNR. Bukan RNR, ya RNR. Bertembung, subhanallah, suami saya pun ada. Bila bertembung tu kata, Masya Allah ustazah. Lepas tu dalam keadaan hujan rintik-rintik itulah dia sempat berpesan. Dia kata amalkan ustazah surah Al-Baqarah setiap hari. Itulah sebaik-baik perlindungan. Perlindungan diri, perlindungan rumah tangga, perlindungan sekian-sekian, dan itulah sebaik-baik penyembuhan. Adik saya, adik ipar saya, Ustaz Syukri, suami kepada adik saya Aisyah, kalau dia berubat syifa, dia kata subhanallah, kalau orang yang sakit sihir yang teruk, santau, apa-apalah yang sangat teruk, sangat berat, yang sakit dah terlampau, tak boleh bangun, dah bertahun-tahun, dah berubat mata-mata, dia kata alhamdulillah pengalaman dia, bila dia pergi berubat, dia akan baca fully surah Al-Baqarah tanpa henti. Dia akan baca fully. Adik saya Aisyah kata kalau pergi ikut suami dia pergi berubat orang, letih menunggu paling kurang 3 jam. Sebab baca surah Al-Baqarah saja dalam 2 jam lebih. Tapi pengalaman adik ipar saya ni kata, bila baca surah Al-Baqarah, sakit berapa lama pun insya-Allah sembuh. Walaupun dah bertahun-tahun terlantar sampai teruk sampai tak boleh bangun, akhirnya boleh bangun sihat semula. Subhanallah, sebab memang surah Al-Baqarah ada kaitan dengan penyembuhan, berkaitan dengan jin syaitan, dan hadis Nabi sebut tidak akan diganggu jin dan syaitan. Jadi perbuatan-perbuatan jahat manusia ni berpunca daripada jin syaitan juga, bisik kepada dia kan, ataupun melalui perbuatan-perbuatan mistik itulah, perbuatan syirik tu. Okey, ada yang tanya macam mana kalau buka TV, buka YouTube, takkan sama. Exactly takkan sama dengan kita baca surah Al-Baqarah, kita yang baca, suara kita. Kalau tak dapat nak baca fully sekaligus, it's okay. Baca 50 surat berhenti, lepas tu baca lagi, tak ada masalah, asalkan habis baca. Ataupun buka telefon, lepas tu pasang, exactly tak sama. Itu adalah digital sahaja. Itu adalah suara, kan? Suara luar. Sebenarnya tak wujud pun orang tu sedang baca secara direct. Takkan sama. Keberkatan, kesan, impact, pahala yang kita dapat, pahala dengan Al-Quran sahaja. Tapi kalau baca setiap huruf, Nabi kata ada 10 kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu diberikan 10 kebaikan. Bukan 10 pahala, 10 kebaikan. Kebaikan tu termasuk pahala dah, dan lain-lain kebaikan, tak tahu, untuk satu huruf. Dan Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim saja dah 19 huruf, kali 10 dah 190 kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar.